Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan pada kita sama-sama pada hari ini dapat kita meneruskan pengajian Tajwidul Quran, yang mana kita menggunakan kitab Tajwidul Quran dan juga kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Alhamdulillah, pada hari ini, pada hari Jumaat sama 2 bulan Disember yang bersamaan dengan 7 Jamadil Awal 1444 Hijrah. Jadi kita sambung pengajian kita yang minggu sudah, yang mana pada hari ini kita masih lagi di tajuk hukum nun mati atau tanwin, hukum nun mati atau tanwin, yang berada dalam episod ke-12 kita dalam siri yang ketiga ini, hukum nun mati ini. Maka kita bagikan siri yang ketiga pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman, ingatan yang kuat pada kita untuk kita membelajar Al-Quran dan dapat mengamalkan dia dan dapat menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak ada dalam hadis, ataupun saudara-saudara kita yang meminta pertolongan pada kita untuk kita terangkan pada dia. Maka saya juga pada hari ini dengan sukacitanya memohon supaya hadirin pendengar, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dapat belajar dalam program ini. Maka adalah baik bagi kita untuk kita like dan share program pengajian Quran kita ini dalam page Masjid Al-Amin Sungai Layar, supaya majlis kita ini dapat berkembang lagi untuk dapat maklumat yang ingin disampaikan oleh Masjid Al-Amin atas keperluan kita pada hari ini. Jadi dalam topik yang minggu sudah kita berada dalam hukum nun sukun dan tanwin, Dan dalam siri yang kedua pada minggu yang lalu, saya hanya dapat terangkan idgham ma'al gunnah. Sepintas lalu kita ulang supaya kita dapat ingatkan lagi, yang mana idgham ini maknanya memasukkan, memasukkan apa? Masukkan bunyi nun mati ataupun tanwin kepada huruf idgham yang 6, khususnya ada 6. Ya, ra, mim, lam, nun, lam, waw, nun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun, yang diringkaskan dengan kalimah yarmalun. Apabila diklasifikasikan idgham ini, dia terbagi kepada 2. Idgham yang dimasukkan secara sempurna, yang dinamakan juga idgham naqis, yang dimasukkan secara sempurna, menghilangkan nun mati atau tanwin tadi tapi mengekalkan dengungnya.
kepada huruf idgham yang 4. Ya. Ini idgham ma'al gunnah, ya. Dan idgham yang kita akan sambung lagi, contoh idgham ma'al gunnah yang lagi 3 huruf. Yang minggu sudah kita hanya dapat menerangkan hanya 1 huruf, iaitu ya. Pada minggu ini kita akan sambung lagi, iaitu huruf idgham ma'al gunnah yang dikatakan juga idgham naqis, yang dimasukkan secara tidak sempurna. Ya. Baik. Pada hari ini kita akan huraikan, saya akan terangkan huruf idgham yang kedua, ya. Idgham ma'al gunnah yang kedua, iaitu ya. Ya, ya. Hari itu ya. Ini. Kita jangan lupa, ya. Idgham ini ada syarat dia. Syarat dia di dalam 2 kalimah sahaja. Ya. Syarat idgham mesti berada dalam 2 kalimah. Sama ada nun mati bertemu dengan huruf idgham yang keempat, yang 4, atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham yang 4. Ya. Baik, contoh ya yang minggu sudah, yang tanwin, ya. Hisaban yasira. Ya. Hisaban yasira. Jadi kita dengung, ya, masukkan bunyi huruf tanwin ini, tanwin ba fathatain ini, kepada masukkan huruf yang sukun, ya, ban ni, kepada huruf yang kedua, dan mensabdukan dia yang kedua ni, bayya, hisabayya, hisabayyasira. Okey? Baik. Kalau nun mati pula, ay yafqahuna, yafqahun, ya. Kita masukkan bunyi nun mati ni ke dalam huruf ya. Ke dalam huruf ya bermakna masukkan sukun ni, nun sukun ini ke dalam huruf yang kedua, mensabdukan huruf ya, seolah mensabdukan huruf ya. Ay yafqahuna, ya. Baik. Dia juga dinamakan idgham naqis kerana masukkan secara tidak sempurna, kerana masih mengekalkan bunyi dengung huruf nun mati ataupun tanwin, ya. Baik. Sekarang kita pergi kepada huruf yang kedua, iaitu huruf nun. Idgham ma'al gunnah, hurufnya ada 4, diringkaskan dalam kalimah yanmu. Ya, nun, mim, waw. Hanya pada huruf nun saja diletakkan syaddah, nun dan mim. Ya, hari ini kita tengok bagaimana diletakkan syaddah pada huruf nun. Okey. Dia dikatakan diringkaskan dalam kalimah yanmu. Gitu. Ya, nun, mim, waw. Ya. Baik. Contoh yang kita dapat bagi contoh, ya. Cuba kita tengok contoh. Kita tengok contoh baru faham, ya. Amilatun nasibah. Nun, ya, nun. Nun mati.
amilatun nasibah. Lan nadkhuluha. Lan lan nadkhuluha. Lan nadkhuluh. Bukan lan nadkhuluha ya. Ini ada juga kalimah lan nadkhuluha, tapi kita ambil lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Kalau dicontoh dibagi dalam kitab ini lan nadkhulaha ya. Lan nadkhulaha. Baik. Dalam Al-Quran Resam Osmani, kalau yang nun sukun, maka tidak akan dituliskan sukun. Sepatutnya dituliskan sukun di sini. Tapi ayah, ibu, abang, kakak, adik, abang, anak-anak yang dimuliakan saudara pendengar, saudara penonton, ya, untuk idgham, maka dalam Quran Resam Osmani dia tidak akan menulis sukun. Dia tinggalkan sukun, cuma dia biar begini. Mana lokasinya? Di sini. Lan nadkhulaha. Diletakkan syaddah pada nun dan mim. Nanti kita tengok nanti huruf mim nanti kita akan tengok syaddah dia ya. Dia nak bezakan, dia tak letakkan syaddah untuk dibezakan hukum izhar dan hukum idgham. Yang mana kalau hukum izhar, contohnya ya, man amana. Man amana. Kalau izhar, yang saya terangkan dulu, izhar dia akan tulis sukun. Tetapi kalau dalam hukum idgham, nun sukunnya tak ditulis sukun, ditulis nun saja. Dan dikekalkan syaddah pada nun. Baik. Kalau yang tanwin ya. Ini kalau yang tanwin. Kalau yang tanwin, ini tanwin ya. Amilatun. Amilatun nasibah. Amilatun nasibatun. Gitu. Ini kalau tanwin ya. Tanwin yang dhammatain. Dari untuk tanwin pula, cuba lihat bagaimana dituliskan untuk memperbezakan antara izhar dan idgham. Dituliskan di tanwin itu ditulis dua waw. Ya, dua waw. Dua waw itu sukun, tanwin lah maknanya. Dhammatain. Dhammainnya begini. Ya, dhammainnya begini. Asal dhammatain macam ni. Tetapi kalau izhar ditulis begini. Tapi kalau idgham ditulis begini. Tanwinnya dibezakan. Jadi amilatunna, memasukkan tanwin ini, bunyi tanwin ini ya, buangkan tanwin tapi kekalkan sifat dengungnya.
amilatun, dan nun ini disyadahkan. Sama. Dan nak bagi tahu di sini supaya faham, iaitunya nun sukun tak ditulis, sukunnya tak ditulis, tetapi kalau izhar ditulis. Manakala tanwin ditulis. Kalau dhamma tahin dia buah waw 2 99 macam huruf 99 di sini. Dan ditulis syadah pada nun. Baik. Kalau mim pula, mim. Tengok mim pula ya. Bisultanin mubin, mim. Mim tengok. Bisultanin. Bisultanin mubin. Ha. Ini kalau tanwin ya. Kalau tanwin ya. Kalau yang nun mati pula, amman yasha. Nah, kita tulis beginilah kita tulis bagi dia selari senang ya. Amman yasha an amman yasha itu ya. Nun mati berjumpa dengan mim, lokasinya sini. Okey, kalau tanwin pula, tanwin ya. Bi sultanin mubina. Gitu. Cuba tengok cara dia tulis. Tengok cara dia tulis bagaimana ya. Kalau nun mati tak ditulis, nun sukun, sukunnya tak ditulis. Tapi disyadahkan mim. Ya. Kalau tanwin dituliskan tanwin secara begini. Kalau kasratain dituliskan begini. Ya. Kalau fathatain dituliskan begini. Ya. Tapi kalau izhar biasa, dan fathaitainnya macam tu. Izhar, ni izhar ya. Tengok. Bagaimana kita nak baca dia ya? Bisultanim mubin. Jadi tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf mim. Ya. Tanwin dimasukkan ke dalam huruf mim. Baik. Kemudian waw. Waw ya. Waw min wara, min warai. Min warai. Waw. Min wara. Min warai. Baik. Kalau dalam resam Osmani ini, kalau waw nun mati berjumpa dengan waw, bagaimana ditulis? Dia tak dituliskan sukun pada waw. Tetapi tak ditulis sukun pada nun. Tetapi tak ditulis syadah pada waw. Ya, tengok. Tak ditulis sukun pada nun
Dan tak boleh tulis syaddah pada waw. Baik. Tanwin pula ya. Khairun wa abqa. Khairun khairun. Khairun khairun wa abqa. Ni. Cuba tengok betul-betul. Ada tak dia tulis syadah pada waw? Macam dia tulis syadah pada mim dan nun. Tak ada. Ada tak dia tulis syadah pada waw untuk tanwin? Tak ada. Dan tanwinnya ditulis begini. Khairun wa abqa. Kenapa tak ditulis tanwin yang macam ni? Dhamma yang macam ni. Ditulis tanwin yang begini. Kerana nak membezakan di antara izhar dan idgham. Ya. Kalau yang kita mengaji di minggu sudah, iya tu, yang di minggu sudah, kita tengok yang minggu sudah. Ya. Yang minggu sudah. Yang minggu sudah. Yang minggu sudah. An yafqahuna. An yafqahu. An yafqahu. Yafqahuna. Untuk ya, ni ya. Kan ya nun mim waw, yanmu. Kan? Ini nun, min, waw, ya yang minggu sudah ni. Kan dia tak tulis sukun. Tak tulis. Ya, dia tak letakkan sukun. Nun atas nun. Maka atas ya pula ada tak dia buat syadah? Tak ada. Ya. Dan hisaban yasira. Untuk tanwin pula ya. Hisaban panjang sangat ya. Hisaban yasira. Tanwinnya ditulis begini. Hat-hatain. Dia tak tulis begini, macam ni. Ini izhar. Ini dia tulis begini. Dan dia ada syadah tak? Tak ada. Jadi ibu ayah, abang kakak, hadirin pendengar dan penonton yang dimuliakan, dalam kaedah cara ilmu Al-Quran Osmaniyah ini, dia sebenarnya memudahkan. Bagi orang yang berfikir, maka dia akan fikir mudahnya Quran Osmaniyah ini. Dia dah telah membezakan yang mana tanwin yang kena dengung dan yang mana tanwin yang ditulis yang tidak perlu dengung. Dan di manakah hukum izhar dan di manakah hukum idgham. Walaupun seseorang itu dia tak mahir lagi untuk menguasai hukum tajwid, tetapi dengan dia dapat kunci untuk membaca Quran Osmaniyah, maka dia langsung dapat tahu bahwasanya ini kena dengung. Ini kena dengung, ini kena dengung. Dan kalau ditulisnya macam izhar tadi, manah tadi, diletakkan sukun atas nun, maka itu tak boleh dengung. Okey. Walaupun dia tak dapat faham lagi
apakah hukum ini, apakah hukum ini. Tetapi dengan dia tahu kunci resam Osmaniyah, maka dia dapat membezakan. Ini kelebihannya. Baik, hendaklah saya nak tekankan di sini bahwasanya, ingat ya, dalam idgham ma'al ghunnah, cara tulisannya, kalau nun mati berjumpa dengan ya yang minggu sudah, maka tak dituliskan nun sukun. Nun mati tadi, sukunnya tak ditulis. Dan ya tak ditulis syadah. Tapi kita tahu dah di situ. Bagaimana membacanya? Ayyafqahuna. Sebab tu dikatakan idgham naqis. Memasukkan secara tidak sempurna. Masukkan hukum nun mati tadi ke dalam huruf idgham ma'al ghunnah, ya, tetapi mengekalkan dengungnya, dengung nun tu, dengung tanwin dan dengung nun mati tu. Sebab tu dia tak sempurna dengung dia. Kalau sempurna dengungnya maksudnya ni dia masuk terus. Macam idgham bila ghunnah. Dia tak dengung langsung dah. Dia tak dengung langsung. Dia terus masuk ke huruf yang ke idgham bila ghunnah yang dua. Nanti kita belajar lepas ni. Serupa dengan tanwin. Tahu di mana tempatnya? Hal gini tempatnya. Fathatain jumpa dengan ya. Tanwin jumpa dengan ya. Bagaimana membacanya? Hisaban yasira. Kekalkan bunyi tanwin ini, dengungnya, dan mensyadahkan ya. Dan nun pula, ya, kekalkan bunyi nun, dengung nun mati, dan masukkan ke nun syadah. Disyadahkan huruf yang kedua. Kan maknanya, masukkan huruf yang kedua. Yang bersyadah. Tetapi, untuk ya dan waw, tak ditulis syadah. Hanya ditulis syadah pada nun dan mim. Jadi, yang nun bagaimana? Lan nadkhuluha. Kalau tanwin pula, amilatun nasibah. Cara tulisannya, dhamatain ditulis dhamah waw kecil dua. Ya, tanwin dhamatain yang macam ni. Ya. Kalau kasratain yang macam ni. Ya. Baik. Kalau mim pula, an may yasha. Kalau saya baca an may yasha, salah. Kerana saya tak masukkan bunyi nun mati kepada bunyi mim. Kena masukkan bunyi nun mati kepada bunyi mim baru betul. Jadi macam mana? Terus ke mim. Syadahkan ke mim. May yasha. Di sini ada dua ni. Ni pun satu juga nun mati dengan ya. Ya. Ni. May yasha. Kenapa atas mim ditulis syadah? Kenapa atas ya tak ditulis syadah? Ini memperbezakan. Kalau kita nak tulis pun tak salah. Tapi memperbezakan. Ada benda yang dia nak bagi tahu di situ. Ya. Baik. Bisultanim mubin. Kita tak kata bisultanin mubin. Saya dengung tetapi saya tak masukkan kepada bunyi mim. Kepada huruf mim ni. Jadi masukkan tanwin ni kepada huruf mim. Jadi bisultanim mubin. Baru betul. Waw pula. Kalau miu walaupun tak dituliskan waw syadah. Tapi kita tahu di sini hukumnya idgham. Memasukkan bunyi nun mati kepada bunyi waw. Jadi miu wara. Miu warai. Dia tak kata miu wara. Salah. Karena saya tak masukkan kepada nun mati kepada waw. Jadi kena masukkan macam ni. Miu warai. Ya. Faham tak? Jelas tak? Ayah ibu anak-anak ya. Baik, sekarang ni kalau inilah yang nak disampaikan tentang hukum nun mati ataupun tanwin
berjumpa dengan huruf idgham ma'al gunnah. Huruf yang 4 diringkaskan dalam kata yanmu. Kena ingat di sini. Namanya dua. Idgham ma'al gunnah, idgham naqis. Apa yang dikatakan naqis? Kerana mengekalkan bunyi nun mati tu. Masukkan tak sempurna naqis tu, ya. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada idgham bi la gunnah, ya. Dalam huruf idgham ada 6. Yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Kita dah sebut yanmu, ya, nun, mim, waw, tinggal ra dengan lam. Ra dengan lam inilah yang dinamakan idgham bi la gunnah. Apa yang dikatakan idgham bi la gunnah? Memasukkan bi beserta dengan la gunnah, tidak dengung. La gunnah. Okey, masukkan. Tapi tak dengung. Gini. Jadi kalau anak-anak ibu ayah dah faham ini, saya akan pergi kepada idgham bi la gunnah, ya. Baik, kita padam dulu. Kita ambil la gunnah pula. Sekarang ni banyak sangat, ya. Kita buang yang tak berkenaan dulu. Baik. Kita pergi kepada idgham bi la gunnah. Dua, ya. Ni ma'al gunnah. Yang ni idgham bi idgham bi la gunnah. Okey, idgham bi la gunnah ni apa maknanya? Beserta idgham memasukkan bi dengan la gunnah tidak dengung, memasukkan dengan tidak dengung. Huruf dia ada 2. Huruf dia ada berapa? Kalau ma'al gunnah ada 4. Yanmu. Kalau idgham bi la gunnah ada 2. Ra, lam. Ra dan lam. Okey. Apabila nun mati ataupun tanwin ni sama ada fathatain, kasratain, dhammatain, itu tanwin. Berjumpa dengan huruf idgham bila gunnah yang 2, iaitu ra dan lam, maka kena memasukkan bunyi nun mati dan tanwin tadi kepada bunyi ra dan bunyi lam. Dan tidak boleh dengung. Apabila dikatakan tidak boleh dengung, inilah yang dikatakan masukkan dengan sempurna. Idgham bi la gunnah dinamakan juga idgham kamil. Kamil ni sempurna. Kalau bila ma'al gunnah naqis, tidak sempurna. Kalau ini kamil, sempurna. Macam mana dikatakan dia, ya? Cuba tengok di sini, ya. Ra dengan lam. Kita tengok tanwin dulu, ya. Tawwabar rahim. Tanwin dulu. Kita ambil tanwin. Tengok tanwin, ya. Sama ada fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Cuba tengok. Tawwaban. 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 Rahim. Tawwaban. Oh, tak boleh lagi. Kena tulis gini, ya. Senang, ya. Tawwabar rahimah. Gitu.
tawwabar rahima. Di mana? Di mana tempatnya? Di sini. Baik, kalau nun mati pula mir rahmati. Mir rahmati. Kita tengok. Macam mana nak sebut dia? Macam mana nak sebut dia, ya? Kita tak boleh sebut tawwaban rahima, salah. Itu saya tak dengar langsung, saya tak masuk langsung. Kalau saya tak dengar tapi saya masukkan tawwaban rahima pun salah. Dia kena kata tawwabar rahima, barra. Tawwabar rahima, ya. Dia kena gitu. Tawwabar rahima. Tapi dituliskan syadah pada ra. Ya, dan dituliskan syadah pada lam. Kalau untuk nun mati pula dia tak kata min rahmati, itu izhar. Saya tak dengung, salah. Dia kena idgham. Mir rahmati. Tawwabar rahima. Mir rahmati. Okey? Nun mati tak dituliskan. Dalam idgham tak dituliskan, ya. Guna itu, ingat itu. Idgham, nun mati dan tanwin dia tulis belain. Nun mati tak dituliskan nun sukun, nun mati sukunnya dibuang, tak ditulis. Bukan dibuang, tak ditulis. Dan tan fathatin dan kasratin, dhammatin berbeza daripada fathatin, kasratin dan dhammatin untuk izhar. Ya. Gitu. Cuba tengok lam pula. Ni yang nun, ya. Ni yang nun. Ni nun. Ni yang lam. Tengok. Lam pula. Bimu'minin lana. Bimu'minin lana. Ni ba, ni ba. Nanti fikir pula ni apa ni. Ni ba. Ba mim, ya. Bimu'minin lana. Syadah ni. Okey. Bimu'minin lana. Bukan bimu'minin lana, salah. Bimu'minin lana. Ya, nun ni dan terus ke ra alam syadah. Kalau nun mati pula yubayyin lana. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Ada tak ditulis sukun pada nun? Tak ada. Ada tak ditulis syadah pada ra? Ada. Ada tak ditulis syadah pada lam? Ada. Kalau yang ma'al gunnah pula, ada tak ditulis sukun pada ya, waw, mim, nun? Tak tulis. Ya. Dan ada tak tulis syadah pada nun dan mim? Ada. Membezakan daripada waw dan ya. Yang ma'al gunnah, yang idgham bila gunnah, dibezakan begitu. Faham, ya? Faham ke tak faham? Lampau banyak sangat takut tak faham. Tapi tak apa, kita pergi perlahan-lahan supaya kita dapat rekodkan dengan betul dan dengan ingatan yang kuat. Ya. Apa lagi nak beritahu di sini? Dan mereka ini
bimu'minil lana dan yubayyin lana, mereka ini dikatakan idgham kamil. Eja dia begini. Idgham kaf alif mim lam. Kamil. Idgham kamil. Idgham yang sempurna. Tidak ada dengung. Tak boleh dengung. Dengung yang al-gunah tadi. Sebab ni nama ada idgham la gunah. La gunah lah tak dengung. La gunah tak ada dengung. Cuma memasukkan kepada huruf idgham tu. Nun mati tu dan tanwin masuk kepada bunyi lam yang bersyadah dan ra yang bersyadah. Ya. Gitu. InsyaAllah semoga faham ya. Baik. Okey, mereka ni kena faham satu lagi. Benda yang kita perlu faham, ya, jangan kita ada juga kalimah dalam Al-Quran. Walaupun nun mati jumpa dengan ya, nun mati berjumpa dengan waw. Ya. Okey. Ada yang kena dengung ya. Tetapi ada juga kalimah yang tak boleh dengung. Ini yang idgham bil gunah ni faham ke tak faham? Kalau faham, saya nak pergi kepada kalau kita jumpa nun mati atau ya mati, nun mati berjumpa dengan ya dan waw tapi tak boleh dengung. Karena ada syarat idgham ni dalam kalimah yang berbeza. Dua kalimah. Tapi apabila dia berada dalam satu kalimah, maka nun mati dan tanwin tadi, nun mati berjumpa dengan huruf idgham yang dua, yang empat tadi, ya wa mim tu, dia tak boleh dengung. Kalau ada satu kalimah, tengok ini. Tengok ini. Okey. Kita kembali. Ada beberapa kalimah dalam Al-Quran ya, yang berada dalam satu kalimah, walaupun dia berjumpa dengan ya, walaupun dia berjumpa dengan waw, tapi dia tak boleh dengung. Karena awal-awal lagi syarat idgham mesti dalam dua kalimah. Tengok. Kalimah satu, dunyanun. Dunya. Ya. Boleh tak dengung? Tak boleh. Dalam pilihan Quran ada tak boleh dunia. Dia boleh ad-dunya. Dia ada satu ada alif lam. Dia tulis ad-dunya. Ni nun mati jumpa dengan apa? Jumpa dengan ya. Sedangkan kita mengaji nun mati jumpa dengan ya kena dengung. Kenapa yang tu kena dengung, yang ni tak boleh dengung? Yang ni sebab dalam satu kalimah. Kalau yang kena dengung, an yafqahu lah. An yafqahuna. An yafqahuha. An yafqahuna. An yafqahu. An yafqahu. An yafqahu. Ni. An yafqahu. Ya. Ini dua kalimah. Ni satu kalimah. Ni maksud saya ni. Tak boleh dengung. Baik. Satu lagi bunyanun. Yang kedua. Bunyanun.
bunyanun. Bunyanun. Kalau Al-Quran dia tak boleh gini. Al-Quran dia boleh bunyanun, dia boleh gini. Bunyanun. Dia boleh mat dia tu. Bunyanun. Gitu. Ni nun mati jumpa dengan apa? Mati jumpa dengan ya. Baca Arab boleh dengar enggak? Tak boleh. Kenapa yang ni boleh? Kerana ini dalam dua kalimah. Syarat idgham. Tetapi yang ni satu kalimah. Tak boleh. Yang ketiga, qinwanun. Qinwanun. Ya. Qinwanun. Yang keempat, sinwanun. Ya. Okey. Bunyanun, qinwanun, sinwanun. Walaupun nun mati berjumpa dengan waw, tak boleh dengar. Kerana syarat dia tak boleh, syarat dia salah, syarat dia duduk dalam satu kalimah. Kalau syarat dia dalam dua kalimah bolehlah. Ya. Nanti baca bunyanun, salah. Ataupun bunyanun, salah. Qinwanun, salah. Qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Bukan ad-dunya, salah. Ad-dunya salah, ad-dunya. Sinwanun, sinwanun, salah. Sinwanun. Kenapa yang kata di satu kalimah? Kerana kalimah dunia dia kena ada alif lam dal nun ya alif ataupun dal nun ya alif. Satu kalimah. Yang ni kalimah lain, yafqahu kalimah lain. Bunyanun dia kena ada huruf ba nun ya nun, bunyanun. Kalau gugurkan ba tak boleh, gugurkan nun tak boleh. Itulah sebabnya, ya. Baik. Ini dinamakan apa? Inilah yang dinamakan izhar mutlak nama dia. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Eja dia gini. Ya. Eja dia alif za, izhar mim ta lam qaf. Tu. Itu nama apa? Izhar mutlak. Izhar yang nyata. Ya. Karena bukan dia di kalangan daripada halqum. Kalau izhar yang 6, ha hamzah, ain ha, ghain kha, itu izhar halqi yang dibahasakan dengan halqum, yang dikeluar di kawasan halqum, itu izhar halqi. Yang ni izhar mutlak. Lain. Huruf izhar mutlak, ni kalimah izhar mutlak ni. Huruf izhar halqi ada 6. Ingat loh, jangan confuse, ya. Baik. Ini kalau dibaca dalam Quran ini, ya. Kalau dibaca disebut dalam kitab ini, terdapat satu syarat pada idgham, ingat. Hendaklah ia terdiri daripada dua kalimah. Betul. Di mana huruf nun sukun berada di akhir kalimah pertama. Betul macam an yafqahu tadi. Diikuti huruf idgham berada di awal kalimah yang kedua. Okey. Ataupun sama ada ya ataupun waw atau mim ataupun nun.
Jika huruf nun sukun bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimah, maka bacaannya wajib diizharkan. Nah, inilah. Inilah. Okey. Ia dinamakan izhar mutlak. Kerana ia tidak dikaitkan dengan halqi. Dia tak kaitkan dengan halqum. Huruf izhar halqi ada 6 semua dikaitkan dengan halqum. Kerana dia keluar daripada kawasan halqum. Pangkal halqum, tengah halqum, hujung halqum. Ya, itu ingat ya. Baik. Di dalam Al-Quran terdapat nun sukun bertemu dengan huruf waw dan ya. Huruf waw dan ya. Inilah huruf nun sukun bertemu dengan waw dan ya. Okey. Dalam dua kalimah hanya bukan. Dalam satu kalimah hanya kalimah ni. Baik. Ada hukum nun mati bertemu dengan waw. Nun mati ya. Ni nun mati bertemu dengan waw. Ni nun mati bertemu dengan waw. Ni nun mati bertemu dengan ya. Ni nun mati bertemu dengan ya. Okey, ada nun mati yang bertemu dengan waw. Yang kena baca juga izhar, iaitu dalam dua kalimah ni. Okey, nun wal qalami. Nun wal qalami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ni pun kena izhar juga. Ini dalam dua kalimah ni. Nun satu kalimah, waw satu kalimah. Baik. Yasin. Silap. Banyak sangat. Silap. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Okey. Baik. Ni nun bertemu dengan waw juga. Ini dua kalimah. Ini pun dua kalimah. Okey. Kan kita belajar nun mati bertemu dengan waw dan dua kalimah kena dengung. Ya, betul. Kan kita belajar nun mati bertemu dengan ya atau waw dalam satu kalimah tak boleh dengung. Ya, betul. Tapi kalau nun mati bertemu dengan waw dalam dua kalimah, nun mati bertemu dengan waw dan dua kalimah ni tak boleh dengung. Dua kalimah ni saja Al-Quran. Nun mati. Wal qalami wa ma yasturun. Ataupun Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ini pun izhar mutlak juga. Ingat ya. Apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf idgham al-ghunnah yang 4, yamnu, ya mim nun waw, kena dengung. Apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf izhar bila ghunnah, ra dengan lam, tak boleh dengung. Masukkan sempurna. Kalau nun mati berjumpa dengan waw dan ya, bila nun mati berjumpa dengan ya ataupun waw dalam satu kalimah, maka tak boleh dengung. Itu izhar mutlak. Dan nun mati berjumpa dengan waw dalam dua kalimah Al-Quran ini pun tak boleh dengung. Ya. Kena dia baca izhar. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tak boleh kata Yasin wal Qur'an, tak boleh. Ataupun nun wal qalam, tak boleh. Dua kalimah ni tak boleh dengung. Nun jumpa dengan waw dalam dua kalimah ni, nun atau jumpa dengan ya atau waw dalam satu kalimah pun tak boleh dengung. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kekalkan ingatan kita sampai ke bila-bila, insya-Allah. Jadi maka itu saya sarankan kita bacalah Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini satu doa supaya kita belajar dan kita ingat sampai ke bila-bila. Jadi insya-Allah hadirin pendengar, ibu ayah, abang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi insya-Allah sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, sukalah saya di sini mengumumkan juga pada pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masjid kami dalam proses pembelian tanah kubur, tambun, baik pulih tanah dan juga bina pagar. Kawasan yang seluas kawasan yang seluas 227,158 kaki persegi Ada 3 lot tanah itu, iaitu lot 501, 502 dan 506. Ada yang dalam proses pembelian, ada yang proses penambakan tanah, dan juga ada yang dalam proses membina tembok untuk supaya sempurna sebab kawasan tanah perkuburan dikehendaki supaya kita buat tembok yang kukuh, yang kuat, supaya air yang daripada badan manusia apabila disimpan lebih kurang lama-kelamaan dia akan keluarkan air yang busuk. Kalau kita tidak buat benteng tambak yang sempurna, maka dia akan mengalir ke tanah lain. Jadi alhamdulillah kami dalam proses pembinaan, jadi saya memohon supaya kita dapat sama-sama menyumbangkan sedikit sebanyak harta kita untuk membina, membaik pulih, menambah tanah-tanah yang kami sedang usahakan. Jadi sehingga kesetakat ini saya mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih juga kepada sekalian donator, para donator yang telah menginfakkan harta mereka ke jalan Allah SWT Jadi sehingga setakat hari ini kita daripada mula yang kita buat program tajwidul Quran, mengajar Quran ni, alhamdulillah hampir ke 150,000 dah kita buat kutipan hasil daripada program ini. Sebelum ini tak buat program ini, alhamdulillah donatur menyumbangkan dekat-dekat hampir ke 700,000 untuk tambun dan belian tanah yang satu lot. Tapi selepas kita buat program ini, alhamdulillah anda dapat 150,000, maka kita dapat tambunkan tanah-tanah yang masih belum ni, dan kita dapat sedikit sebanyak membina tembok bim untuk dibuatkan pagar Jadi saya suka juga di sini, saya mengajak supaya hadirin pendengar, penonton yang dimuliakan, sambil-sambillah kita like dan sharekan page Masjid Al-Amin Sungai Layar ni, untuk kita memperluaskan lagi kata-kata perusuk tempat, supaya maklumat ini dapat disampaikan kepada orang ramai. Itu untuk kutipan tabung membaik pulih dan membeli dan juga membina pagar tanah perkuburan Islam Masjid Al-Amin Sungai Layar. Jadi insya-Allah saya mengajak diri saya sendiri dan juga tuan-tuan hadirin sekalian untuk sama-sama kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah SWT. Semoga Allah SWT akan memberkati harta pinjaman yang dipinjam pada kita untuk kita bawa kepada hari akhirat kelak, yang mana di akhirat besok akan kita gunakan untuk selamatkan diri kita daripada azab Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin Datan Kuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi.
Yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah Mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak 700,000 ringgit Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ini dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.